Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Akira Hizri Izwan. Saya akan menerangkan tentang pengaruh rakan sebaya dalam sosial kanak-kanak. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang definisi pengaruh rakan sebaya dalam sosial kanak-kanak. Mengikut Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611, kanak-kanak merupakan seorang individu yang berumur 18 tahun ke bawah. Di dalam penerangan ini, ianya dikategorikan sebagai kanak-kanak yang berumur 0 hingga 18 tahun, di mana kanak-kanak taska, kanak-kanak prasekolah, kanak-kanak sekolah rendah dan kanak-kanak sekolah menengah. Sosial pula bermaksud proses hubungan kemasyarakatan di antara seorang individu bersama individu lain atau lebih, di mana sosial ini mempunyai hubungan interaksi antara satu sama lain, sama ada hubungan masyarakat, hubungan keluarga ataupun hubungan rakan-rakan dan sebagainya. Pengaruh rakan sebaya pula bermaksud sekumpulan individu yang sama dari segi umur, sosial, kelas, minat dan sebagainya. Pengaruh rakan sebaya kebiasaannya berlaku apabila kanak-kanak sudah bersekolah dan mereka mempunyai interaksi sosial bersama rakan-rakan yang seumuran bersama mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor berlakunya pengaruh rakan sebaya dalam sosial kanak-kanak. Apakah punca pengaruh rakan sebaya dikategorikan sebagai sosial kanak-kanak? Yang pertama, pengaruh rakan sebaya merupakan faktor persekitaran berlakunya sosial interaksi sosial dalam kalangan masyarakat. Yang kedua pula, rakan sebaya merupakan individu yang sangat rapat bersama kita. Oleh itu, kita akan mempunyai hubungan interaksi sosial bersama mereka apabila kita sudah terbiasa dan sudah mengenali antara satu sama lain. Sebagai contoh, apabila kita mempunyai rakan-rakan, kita akan berasa selesa untuk berinteraksi bersama mereka. Kita dapat meluahkan perasaan, kita dapat menceritakan kisah-kisah hidup kita. Kita dapat bercerita tentang kehidupan seharian kita kerana kita terlalu selesa untuk berinteraksi bersama mereka. Yang ketiga pula, rakan sebaya merupakan golongan yang paling berpengaruh, di mana mereka boleh mempengaruhi kanak-kanak sama ada perkara positif maupun negatif. Sebagai contoh, rakan sebaya kebiasaannya dapat menasihati kanak-kanak ataupun membantu kanak-kanak dari pelbagai segi sama ada daripada positif ataupun negatif. Yang keempat, kanak-kanak mudah meniru tingkah laku atau mengikuti tingkah laku yang berada di sekelilingnya. Di mana apabila kanak-kanak melihat individu-individu saling berinteraksi bersama rakan-rakannya, mereka juga akan melakukan hal yang sama bersama rakan-rakan mereka, di mana mereka akan mulakan perhubungan interaksi kerana apabila mereka mula berinteraksi, mereka mula ada teman untuk berbicara. Sebagai contoh, Ali melihat Sarah dan Abu berbual bersama-sama, di mana mereka sudah mulakan perhubungan interaksi. Ali ingin berinteraksi bersama Sarah dan juga Abu, dan Ali pun pergi ke arah Abu dan Sarah untuk saling berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori yang berkaitan dengan pengaruh rakan sebaya dalam sosial kanak-kanak. Teori yang dapat dikaitkan adalah teori konteks berfenomena yang mengaplikasikan konsep ekologi yang berbentuk lapisan bulatan yang mempunyai pengaruh dan tahap tertentu. Teori tersebut menekankan tentang perkembangan mental, bioekologi dan pengaruh persekitaran yang berinteraksi. Di dalam lapisan bulatan tersebut mempunyai 5 tahap perkembangan. Tetapi tahap perkembangan yang paling berkait rapat dengan pengaruh rakan sebaya dan sosial kanak-kanak adalah perkembangan mesosistem, di mana berlakunya interaksi dalam perhubungan rakan-rakan, keluarga, guru dan anak murid dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kebaikan pengaruh rakan sebaya dalam sosial kanak-kanak. Yang pertama, kanak-kanak dapat menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran baharu.
Hal ini kerana kanak-kanak dapat membiasakan diri apabila bersama dengan rakan-rakannya. Sebagai contoh, apabila mereka pergi ke suatu tempat, mereka akan menyelesaikan diri mereka kerana mereka mempunyai teman apabila berada di persekitaran tersebut. Yang kedua, dapat mendorong mereka untuk melakukan perkara yang berfaedah. Sebagai contohnya, belajar, bersukan, membantu orang lain dan sebagainya. Hal ini kerana apabila kanak-kanak tersebut mempunyai rakan yang positif, perkara yang dilakukan juga positif bagi mereka kerana mereka akan meniru tingkah laku rakan-rakannya. Yang ketiga, kanak-kanak dapat memperkembangkan dan memperbaiki kemahiran sosialisasi dalam diri mereka. Hal ini kerana semakin mahir mereka bersosialisasi, semakin mahir juga mereka dapat mengaplikasikan interaksi sosial mereka dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keburukan pengaruh rakan sebaya dalam sosial kanak-kanak. Yang pertama, dapat mendorong kanak-kanak untuk melakukan perkara yang negatif seperti mencuri, memukul dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak. Yang kedua adalah dapat mendorong kanak-kanak untuk mengenali ayat-ayat yang mencaci yang bersifat negatif dan dapat menimbulkan pergaduhan antara satu sama lain. Hal ini kerana apabila kanak-kanak tersebut mengenali rakan-rakannya yang bersifat negatif seperti kuat mencaci ataupun menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya, kanak-kanak tersebut akan mengikuti perkara yang dilakukan oleh rakan-rakannya. Yang ketiga adalah mendorong kanak-kanak ke arah kegagalan dalam pelajaran akademik di sekolah. Hal ini kerana apabila kanak-kanak mempunyai rakan yang enggan ke sekolah, mereka juga akan mengikuti tingkah laku rakan-rakannya, di mana mereka akan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya seperti ponteng dan melarikan diri daripada sekolah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cara atasi atau cadangan bagi mengelakkan berlakunya perkara negatif dalam pengaruh rakan sebaya dalam sosial kanak-kanak. Yang pertama, pendidik perlu memainkan peranan penting di mana mereka perlu sering melakukan sesi kaunseling bersama kanak-kanak. Hal ini kerana daripada sesi kaunseling tersebut, pendidik dapat membantu kanak-kanak untuk mengubah tingkah laku mereka daripada negatif kepada positif. Seterusnya, pendidik perlu menerangkan tentang impak apabila kanak-kanak terjerumus dalam perkara negatif dalam sosial mereka. Hal ini kerana kanak-kanak sangatlah naif. Oleh itu, sebagai pendidik, kita perlu menerangkan dan memperkenalkan impak-impak atau kesan-kesan apabila mereka melakukan perkara yang negatif dalam sosial mereka. Selain pendidik, ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting dalam sosial anak-anak mereka. Ibu bapa juga boleh meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak mereka untuk bertanyakan tentang kehidupan anak-anak mereka ketika berada di sekolah, dengan siapa mereka berkawan. Oleh itu, apabila ibu bapa mengambil berat tentang anak-anak mereka, anak-anak akan rasa lebih disayangi dan mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang negatif apabila ketiadaan ibu bapa mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesimpulan daripada pengaruh rakan sebaya dalam sosial kanak-kanak. Yang pertama, sebagai orang dewasa, kita perlu menggalakkan kanak-kanak untuk berinteraksi bersama kenalan persekitaran mereka seperti ibu bapa, adik-beradik, sepupu, rakan-rakan dan sebagainya, kerana ianya dapat membantu kanak-kanak dalam memahirkan diri mereka dalam perkembangan sosial dan sosialisasi dalam diri mereka. Selain itu juga, pengaruh rakan sebaya boleh dijadikan sebagai platform yang positif bagi membantu kanak-kanak dalam perkembangan sosial mereka. Dan akhir sekali, harapan saya dengan adanya penerangan tentang pengaruh rakan sebaya dalam sosial kanak-kanak dapat membantu masyarakat kita dalam membendung dan mengurangkan masalah negatif dalam sosial kanak-kanak. Sekian daripada saya, terima kasih.